Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Ali Zainul Amsyar bin Haji Ali Ahmad, sedang mengikuti Diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah Bahasa Arab bagi bukan penutur Arab di College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, nombor matrik 20 LL 006. Ingin menyampaikan satu bahas yang bertajuk Matlamat Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah di Negara Brunei Darussalam. Kementerian Pendidikan telah pun menetapkan mata pelajaran Bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah menengah di negara Brunei Darussalam, dan ianya adalah sebagai salah satu mata pelajaran pilihan bagi penuntut-penuntut yang berada di tahun 7 dan seterusnya akan dipelajari sehinggalah ke tahun 8. Dan ada beberapa buah sekolah di negara Brunei Darussalam yang telah pun membukakan pembelajaran bahasa Arab untuk tahun 9, tahun 10 dan seterusnya sehinggalah ke tahun 11. Adapun matlamat pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah menengah di negara Brunei Darussalam adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar mempelajari dan memahami konsep bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan memberikan mereka kemahiran-kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis di dalam bahasa Arab. Adapun matlamat pengajaran bahasa Arab secara amnya untuk pelajar-pelajar tahun 7 dan tahun 8 di sekolah menengah dapatlah disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, pelajar akan dapat mengetahui huruf-huruf bahasa Arab beserta dengan sebutannya. Yang kedua, pelajar akan dapat menyebutkan huruf-huruf tersebut dengan sebutan dan bunyi yang betul. Yang ketiga, pelajar akan dapat memahami bahasa Arab semasa mereka mendengarnya di dalam perbualan-perbualan mereka seharian. Yang keempat, pelajar akan dapat membaca teks bahasa Arab dengan lancar dan juga jelas. Yang kelima, pelajar akan dapat membina perkataan-perkataan yang mudah di dalam bahasa Arab di dalam perbualan mereka seharian. Yang keenam, pelajar akan dapat menggunakan perkataan-perkataan tersebut secara betul di dalam setiap keadaan perbualan mereka seharian. Yang ketujuh, pelajar akan dapat mengenalkan diri mereka secara ringkas, sama ada melalui percakapan ataupun penulisan. Adapun kitab yang digunakan di dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah menengah di negara Brunei Darussalam adalah Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah, Silsilah fi Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah bil Madaris As-Sanawiyah, Kitabut Tilmiz Lissafi As-Sabi' wa Lissafi As-Samin, iaitu sebuah kitab terbitan Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Adapun tujuan kitab ini dibuat adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar mempelajari dan memahami konsep bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan memberikan mereka kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis di dalam bahasa Arab. Dan ini adalah antara isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah, Silsilah fi Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah Lissafi As-Sabi', iaitu kitab bahasa Arab untuk pelajar tahun 7 di sekolah menengah, iaitu tajuk Ilal Madrasah, berbentuk Al-Hiwar, merupakan perbualan di antara dua orang penuntut tentang sekolah, berkenaan nama sekolah, waktu pergi ke sekolah, bagaimana pergi ke sekolah
dan jam pulang dari sekolah. Dan disertakan juga gambar-gambar yang bersangkut paut dengan tajuk pelajaran. Seperti yang kita dapat lihat, ada gambar menaiki basikal, yarkabu ad-darrajah, menaiki kereta, yarkabu as-sayyarah, dan menaiki bas, yarkabu al-hafilah. Perkataan-perkataan ini akan dapat menambah kosakata bahasa Arab pelajar di samping teks perbualan sebelumnya. Di sini kita juga dapat melihat latihan yang berkaitan dengan teks perbualan yang perlu dijawab oleh pelajar berpandukan gambar yang telah disediakan. Seperti nombor 1, Azhabu ilal madrasah bi. Kemudian pelajar akan mengisikan dengan jawapan yang betul berpandukan gambar, iaitu as-sayyarah. Azhabu ilal madrasah bis sayyarah. Dan begitulah seterusnya. Maka melihat kepada isi kandungan kitab, ianya jelas mengutamakan penggunaan komunikasi di dalam bahasa Arab. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.